Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mil'as samawati wa mil'al ardh, wa bihi ma syaa min syai'in ba'd. Subhanahu subhanahu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi syari'atihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, semua pemimpin-pemimpin masyarakat, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana di pagi Jumaat yang sangat mulia, yang sangat berkat ini, kita berjaya menghiaskan permulaan hari ini dengan kita bermunajat. Kita memohon sesuatu, mengharap sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah makbulkan apa yang kita pohon, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa yang pastinya banyak bersama-sama dengan kita, dan supaya Allah matikan kita dalam keadaan yang terbaik, yang dipanggil sebagai husnul khatimah. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sepotong ayat di dalam Al-Quranul Karim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Maksudnya, demi sesungguhnya kami, kata Allah, mengutuskan kepada kamu rasul-rasul kami, yakni utusan daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri, Allah yang mencipta manusia, yang mencipta alam ini. Rasul, wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, kami turunkan bersama-sama dengan Rasul ini kitab, yakni wahyu daripada Allah. Dan ada satu perkara yang disebut sebagai al-mizan. Mizan iaitulah neraca yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik manusia. Tujuannya liyaquman nasu bil qist. Apabila berjalan secara seiring di antara kitab dengan al-mizan, maka tentunya ia akan mampu memandu manusia ini ke jalan yang paling benar dan ke jalan yang paling tepat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita maklum akal manusia terbatas, kemampuan manusia terbatas. Tidak ada kehaibatan yang dimiliki oleh manusia yang mampu mengatasi kehaibatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada.
Hebat macam mana kita nak urus rumah tangga kita pun tak mampu. Berlaku masalah sana, masalah sini, macam-macam. Nak jaga anak pun tak boleh. Dalam keluarga yang kecil, kita tak mampu. Tidak ada siapa yang mampu. Walaupun mereka ini orang yang paling hebat, diberi oleh Allah kehebatan akal, dia tak mampu nak mengurus. Hatta dia nak mengurus diri dia sendiri, kita tak mampu. Keluar daripada rumah, tertinggal ambil duit. Kadang-kadang cermin mata ni duduk atas dahi. Dia cari rata, dia marah anak-anak mana, siapa dia main cermin mata dia. Dia letak atas dahi. Para hadirin, ini manusia. Makan itu, makan ini. Balik kat rumah kita kata sakit perut, silap makan tadi. Silap makan. Sebab itulah dia manusia. Macam mana manusia akan mengurus alam ini, mengurus negara, mengurus pentadbiran, mengurus itu, mengurus ini. Kalau manusia ini untuk mengurus diri dia sendiri, dia tak mampu. Allah Subhanahu wa ta'ala daripada awal dia bersumpah, dia menyebut laqad arsalna. Orang yang ada asas bahasa Arab, bila dalam Al-Quran Allah menyebut laqad, demi sesungguhnya, yang membawa arti bahawa apa yang akan disebut oleh Allah ini sama sekali tidak akan silap, mesti betul. Dan kita manusia yang lemah ini mesti menerima hakikat yang disebut oleh Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quranul Karim. Sebab itu Allah mulakan dengan laqad arsalna, demi sesungguhnya kami, kata Allah. Allah yang buat dunia, Allah yang buat manusia, Allah yang buat segala percaturan yang ada di dunia. Allah bersumpah, demi sesungguhnya aku, bukan orang lain, bukan Nabi lah. Nabi dia utusan daripada Allah sahaja. Nabi kita tahu dia manusia biasa, cuma Allah jaga Nabi sehingga Nabi ini menjadi insan yang sangat istimewa. Namun Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, wa yamshuna fil aswaq, berjalan masuk kedai, kena makan, kena minum. Sifat ini sama sebagaimana kita, tetapi sifat-sifat yang mahmudah ini dimiliki oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, maksum dan seumpamanya, dijaga oleh Allah sejak daripada kecil. Ini kelebihan Nabi. Namun kalau Nabi nak memimpin tanpa wahyu daripada Allah, tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala, tak akan mampu. Sebab itu Allah dia menggunakan perkataan taukid. Taukid maknanya semacam Allah bersumpah, laqad, demi sesungguhnya. Bila aku buat kamu wahai manusia, akulah yang maha mengetahui di mana kelebihan manusia, di mana kekurangan manusia. Aku buat dunia, aku tahu di mana kelebihan dunia, di mana kekurangan dunia. Aku buat malaikat, aku tahu di mana kekurangan malaikat, di mana kelebihan dia. Aku buat segala-galanya, Allah yang maha mengetahui. Orang lain tak tahu. Macam mana makhluk yang paling mulia bernama manusia, walaqad karramna bani Adam, Allah muliakan Bani Adam, manusia ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah cipta makhluk bernama manusia menjadi makhluk yang terbaik, yang tercantik, yang terelok. Namun manusia yang mempunyai kelemahan-kelemahan yang berbagai-bagai, manusia tidak akan memahami makhluk-makhluk lain yang dicipta oleh Allah. Para hadirin, kita tidak memahami makhluk jin. Jin tidak memahami makhluk bernama manusia.
Manusia tidak memahami makhluk bernama malaikat. Kita kenal begitu saja. Malaikat begitu juga. Allah tidak anugerah kepada malaikat ilmu sampai tahap malaikat ini mengetahui segala-galanya. La. Pagi ini yang mari kita mari tahajud, kita mari munajat. Wallahu alam. Malaikat bagi saya mesti ada. Jin bagi saya mesti wujud. Jin bermunajat bersama dengan kita semalam. Dia dengar kuliah pada hari ini. Saya yakin ada. Tapi Allah bataskan pengetahuan kita. Kita tak nampak jin. Tak nampak. Tapi kita ada kelebihan berbanding dengan jin. Kita ahsani taqwim. Jin dia ada kelebihan dia. Jin dia nampak manusia. Pagi ni saya tak tahulah. Takut jin dia jebeh. Dia kata, Allah ramai ni je manusia. Aku ramai lagi pada dia. Wallahu alam, kita tak tahu manusia lebih ramai ataupun jin lebih ramai dengan kuliah subuh. Harap-harapnya manusia lebih ramai. Tapi keterbatasan inilah yang menyebabkan kita manusia dalam apa jua keadaan kita memerlukan kepada Alkitab wal Mizan. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal Mizan. Allah turunkan kepada manusia yang pertama kitab, yang kedua Al-Mizan, neraca imbangan daripada Allah itu sendiri. A'immatul mufassirin mengatakan antara kitab dengan Al-Mizan juz'un la yatajazza. Satu benda yang tak mungkin kita pisahkan. Dalam erti kata yang lain, kalau kita tidak menggunakan kitab Allah yang datang daripada Allah, Allah yang mencipta manusia, mencipta jin, mencipta segala makhluk yang ada, Allah mencipta Al-Quran. Bila Allah mencipta Al-Quran, Al-Quran ini sesuai untuk semua makhluk yang dicipta oleh Allah. Kita ikut Al-Quranul Karim, kita akan memperolehi Al-Mizan, neraca. Neraca, para hadirin hadirat sekalian, ulasan yang sangat panjang yang diulas oleh para alim ulama, a'immatul mufassirin, ulama-ulama tafsir yang muktabar. Dengan yang menyebut daripada Allah mencipta dunia yang begini besar. Dunia ini dia terampung di angkasa. Kita ni terampung. Dunia dia bulat. Kalau kita naik flight, kita pergi straight ni, dia akan pusing mari dia sampai balik. Sebab dia bulat, dia bukan datar. Kalau mendatar macam tu, kalau kita pergi, dia hanyut tak tahu kok mana. Para hadirin sekalian, dunia yang bulat Allah letakkan Al-Mizan, neraca, sehingga dunia ini dia tidak pernah nyayuk. Bila dia berpusing, bila dia beredar, setiap jam kurang lebih 7 pagi, kalau di bumi Malaysia ini, matahari akan naik. Pukul 7 ke 7.30 ke, matahari akan naik. Daripada zaman datuk nenek moyang kita puluh ribu tahun dahulu, dia naik. Dia tak pernah nyayuk. Mengapa dia tak nyayuk? Itu Al-Mizan, ukuran neraca daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bumi di kawasan kutub, dia tidak ada matahari. Tidak ada matahari. Dia penuh dengan salji sepanjang musim, dan dia tidak sesuai diduduki oleh manusia, tetapi boleh diduduki oleh makhluk bernama jin.
Ini disebut oleh para alim ulama. Jin dia boleh. Jin dia duduk di laut, dia boleh duduk. Dalam hutan dia boleh duduk. Dia menumpang dengan manusia boleh. Dia berada dalam Masjid Ibrahimi dia boleh. Jin ni kalau tak ada kapek tak apa. Yang duk bising nak kapek, nak ekor, nak kipas, nak itu, nak ini makhluk bernama insan, bernama manusia. Manusia je. Jin dah. Saya jadi ahli parlimen tak sampai sekeping lagi surat daripada jin minta nak kipas angin, nak ekor, nak kapek, tak ada. Tak sampai surat, semua manusia. Hak curi buah durian, buah harum manis ke, buah durian ke, curi apa, pisai curi. Siapa curi? Pernah kita dengar jin? Tak ada yang agama dia jin. Para hadirin, manusia. Sebab itu kalau orang kata sejahat-jahat manusia adalah sebaik-baik jin, wal-iazubillah, ini tak betul. Ini kenyataan yang sangat tidak berasas. Jangan. Sebab apa kita nak sebut jin ni jahat? Para hadirin, duk tebuk tabung atas masjid, ada jin. Manusia aja tebuk. Macam mana kita nak sebut jin lebih jahat daripada manusia? Jangan. Itu tidak ada asas, tidak pernah disebut di dalam mana-mana kitab. Jin yang baik, alhamdulillah baik. Yang jahatlah cara dia. Tapi kita jangan ukur sebaik-baik jin adalah jahat manusia. Pernah saya dengar. Ini jangan. Itu kenyataan yang tidak berasas sama sekali. Para hadirin, Allah Subhanahu wa taala dia buat dunia ini begitu rupa. Allah letak al-mizan. Dia tak lari daripada paksi dia. Peredaran bumi, peredaran matahari, peredaran bulan, peredaran cangkrawala yang ada di langit, dia berpusing, dia tidak pernah aksiden. Dia tak pernah bertemu. Dan dia tidak pernah terlewat dan seumpamanya. Kalau kita baca kajian-kajian sains, ilmu cangkrawala, dia mengatakan kalau planet ini pusingan dia lari 1 minit sahaja, dia boleh berlaku kiamat. Kalau dia bertembung, planet-planet yang banyak, bintang yang terlalu banyak yang ada di angkasa ini, kalau dia bertembung, dia merosakkan segala-galanya. Tapi dia tak bertembung. Sebab apa? Allah meletakkan al-mizan, neraca timbangan Allah. Kamu berjalan sekian-sekian, kamu kedudukan kamu di paksi ini. Wasyamsa wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Kita baca dalam surah Yasin. Matahari, bulan, dia berpusing mengikut edaran yang ditetap oleh Allah melalui apa? Al-mizan, neraca daripada Allah. Kita tengok muka bumi kita, kita tanam tumbuh-tumbuhan, kita tanam durian, dia tumbuh durian, tubik buah durian. Kita tanam padi, tumbuh padi. Padi jenis apa? Padi pulut, padi basmati, padi itu, padi ini, dia tumbuh mengikut baka, mengikut benih yang ada. Tapi sekali-sekala Allah dia buat. Kita manusia, kita kahwin, bini kita putih lepuk, kita pun putih juga. Tubik-tubik anak Allah bara, gelak, kita kata sudah hijau, lagu mana. Tengok Allah buat. Padi dak. Pemotan dak. Tanah anak sekolah, tubik anak sekolah. Tanah pisang, tubik buah dia sebutir, jelah berangai tubik. Manusia dak. Kadang-kadang pok hidung macu, mok pok hidung macu, anak tubik Allah. Hidung kepit.
Kadang-kadang mok pok hitam, anak tu bik putih. Kadang-kadang mok pok besar, anak tu bik kecil. Bapa Allah buat gitu. Mizan, neraca daripada Allah untuk kita mikir. Sekali-sekala kalau kita mikir, aku ni hebat, aku ni bisa, muklih. Pohon makta bisa padamu. Kalau anak sekolah dia tu biar anak sekolah, kita duk jadi lagu tu. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala dia letak mizan dia, neraca dia. Neraca Allah ni kalau kita himpun semua sekali, dia adalah suatu yang sangat aneh, suatu yang sangat unik, suatu yang sangat hebat. Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu para hadirin sekalian, mizan daripada Allah. Allah buat ada musim hujan, lolon hujan kita. Hujan ni kalau kita nak kira kan, kalau banyak kita tak lah. Sebagaimana kita pernah mengalami 10 tahun lebih dulu, mari boh besar, berkocah dewa habis. Sekali kita fikir, adik kakak sekalian, sekali kita fikir dah, Allah, bakpolah Tuhan buat gini. Tapi acuk kita fikir selapis lagi. Fikir selapis lagi. Ada hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari COVID-19 pening kepala kita. Mula Ambo sendiri hok tanya kena 200 ki, satu negara 200 ki, berani lagi naik kapal terbang lah ni ai tak apa nak berani. Doktor duk ayat dia katakan naik atas kapal terbang ni kalau kena seorang habis pasal dia speed. Dia kata habis. Kita pun polah kereta. Kita kata Allahu Akbar, musibah daripada Allah. Kita semaya, kita doa, kita ni. Ya, memang dia musibah daripada Allah. Tapi kalau kita fikir selapis lagi, kenyataan dikeluarkan oleh majalah antarabangsa berkenaan dengan bumi. Rupa-rupanya bila manusia ni berhenti daripada buat kerja-kerja dia atas muka dunia ni dia jadi sihat. Bumi ni dia jadi sihat. Air sungai dia jadi jernih. Kenapa? Manusia ni ganah. Balok, orang suruh tebal hak besar-besar, dia sapu cuci, dia gomor. Dia sodok, air keruh buka. Buku cadewa habis. Kerana kepentingan beberapa orang je tokai-tokai balok ni. Lepas tu jadi malam petakonya semua orang nak pergi mandi sungai tak boleh, nak ambil air sungai tak boleh, gotu tak boleh. Juta manusia ni menderita macam berlaku di Penang, di Johor, di Selangor, Kelah, Kelah ni. Macam-macam kita dengar. Kes 2-3 orang aja menderita habis licin. Allah buat. Tapi bila mari COVID, para hadirin hadirat sekalian, manusia pakat duduk di rumah. Dia ada kelebihan lain. Dunia disebut dia hidup, dia sihat, dia segar. Suka saya baca dalam etika ni. Dia cari hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, dia kurung manusia. Lepas tu selagi yang Allah buat COVID ni adik kakak sekalian, dia kena negara-negara agak. Amerika, Hong Kong, segala-galanya dia ego. Tak ada siapa boleh lawan Amerika. Tak ada siapa boleh menandingi teknologi Amerika ni lah ni. Perut mari COVID tu. Selain tak, negara yang paling banyak mengorbankan nyawa, China. Tidak ada kuasa atas muka bumi ini yang boleh lawan, yang boleh mengalahkan kuasa China. Ekonominya, apanya, dia cabar Amerika. Berat juga dia kena. Adik kakak, negara-negara hok mundur. Negara mundur. Baru ni yang mau pergi ke Uganda.
Adik kakak Uganda ni tahun 60 kita, tahun 50 kita. Dalam bandar orang kaki ayam. Tak akan lepas. Dia tak dengar kata. Dia jadi, ialah perangai dah lah dia oriental ni, kita tahulah black ni dia kasar sikit. Dia punya naluri semula jadi dia kasar. Kita pergi Mekah mana kan. Dia black ni dia kasar sikit. Perangai kasar, kecek pun kasar gapo. Adik kakak ambogi ke polis kalau dia nak samai orang, dia tak tulis kertas apa kita. Saya tanya buat apa tulis kertas lambat. Lambat tulis. Dia samai ke mana? Dia pergi cabut lombor. Lombor kereta ni kerajaan je buat. Dia tak boleh buat apa ramai-ramai. Orang ni buka kedai lombor kereta, orang ni buka. Dek pak dia dek bala polis je boleh buat tubik lombor. Jadi bila kereta ni salah dia pergi, lombor dia buat dengan besi, dia tepek. Dia pergi, dia ambil lombor ni, polis ambil, dia bubuh lain ni, pergi. Kereta ni pakai skong situ. Kalau dia jalan dalam keadaan tak ada lombor, dia rapah kereta. Kerajaan rapah. Kasar dia. Jalan kaki ayam. Dalam bandar duduk nego kaki ayam. Bercepuah dan dalam bandar duduk atas tanah. Adik kakak. Orang tak dengar kata, kita tak usah sebutlah kata ni traffic light, merah kena jalan dok. Dia kira jalan semua. Dia kira jalan semua. Cuba bayar kalau Allah Subhanahu Wa Taala buat wabak COVID-19 ni pergi negara lagu ni. Saya rasa mayat ni tolok dengan bulldozer. Kita nak suruh pakai mask. Tak ada lah. Lipat dia tak pakai. Nak pakai mask mana? Ya. Tapi Allah Maha Kaya. Dia wui ke siapa? COVID-19. Amerika, China, Perancis, negara-negara Eropah, negara EU. Lepas tu negara yang membangun, Malaysia, tak banyak mana kita, sekadar sari-sari 1,000 lebih, 2,000 kadang-kadang gini. Orang lain puluh ribu, ratus ribu sari. Negara mundur tak kena. Kerja siapa? Allah. Ialah Allah ni kadang-kadang dia nak ajar juga. Kita makhluk bernama manusia, macam Amos sebut tadi lah. Kita ni betul. Adik kakak betul kita manusia ni. Gapo-gapo kita puk dada. Go ni hok kawan, go ni hok kawan. No. Tanah siapa? Tanah kawan ni negara tanah. Dia tak tahu bahawa Allah buat hok Allah. Cuma kita ni pinjam semata. Kalau hak kita bawa pakai dalam kubur. Dok mati adik kakak tak ada lah. Orang lain pula pakat berebut anak cucu kita berebut baloh hanya. Baloh hanya. Sebab apa? Benda dunia ni Allah buat lagu tu je untuk kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dia buat kepada manusia ni al-mizan. Neraca. Kita faham bahawa kita ni lemah, kita kena balik pada neraca Allah. Neraca Allah siapa? Kitab Allah. Yang diturun untuk manusia, yang kalau kita perhati apa yang disusun atur oleh Allah atas muka bumi ni, ternyata innallaha la yazlimun nasa syai'a. Allah tidak pernah menzalimi manusia walaupun sedikit. Covid, dia tidak menzalimi manusia. Cuma mizan. Bila kita berdoa lalu mata ni, Allah njar sikit. Dia buat mari sikit. Supaya apa? Supaya kita jangan duk mata sangat. Mereka duduk bunuh orang Islam. Dia catur macam-macam. Di Yaman tu hancur. Dia catur Yaman. Dia gebui senjata, dia gebui harta kepada grup Husiyun, Husin al-Husiyun. Kita panggil Hus. Tempat kita panggil Husi. Dia wis senjata. Kawan ni negara hidup merepak. Saya pergi kat sedih tengok. Orang Hus, puak-puak Hus ni, Husin Husiyun. Rumah dia ni dinding dengan gunung. Jambai tak ada, elektrik tak ada, gapo tak ada. Aku air pagi-pagi aku air dulu, pergi cari air. Tak ada kemudahan. Tiba-tiba dia boleh guling kuasa. Kenapa? Mereka pergi cocok.
Bila jatuh kerajaan, mereka pergi pada kerajaan pula. Dia kata, mu tak si ambil balik ke kerajaan. Bala hanya menyebabkan. Dia pergi tolong yak ni pula. Perang, muka sama-sama ada sejata ni perang lah. Perang mari dia pun masuk Amerika, dia bahas minyak ke dia. Jahat. Allah ajar dengan COVID. Dengan COVID. Amerika syarikat, dia dapat untung daripada negara-negara yang berperang di antara satu sama lain ni, Syria ke, Iraq ke, Libya ke, berperang, dia dapat untung daripada penjualan senjata ni tak tahu berapa trilion. Dia untung. Tapi Allah ada mizan, ada neraca dia sendiri. Allah tarik keuntungan Amerika dengan cara buat gi COVID-19 berselerok dia habis tak tahu berapa ratus trilion. Ekonomi dia pun kelai kabut. Negara China begitu juga jadi kelai kabut habis. Tapi negara-negara mundur selamat daripada benda ni. Sebab apa? Itu mizan daripada Allah. Para hadirin, dalam konteks kita ni kita jangan lupa dengan mizan Allah. Biasa kadang-kadang kita dengar Quran, kita dengar hadis, tapi kita tak faham Quran dan hadis ini adalah mizan daripada Allah. Apa jua isu yang melanda, kita tak boleh pergi. Kita mesti balik kepada Quran dan hadis, kerana di sana dia ada mizan daripada Allah. Mungkin bila kita nak buat kitab ni, kita nak laksanakan kitab Allah, hadis Nabi SAW, bila kita nak laksana, memang dia ada masalah dia ada halangan dia ada apa dia. Tapi bila dilaksanakan perkara ini, dia akan datang mizan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tengok Nabi SAW bila Rasulullah pergi ke Madinah hijrah. Bukan mudah Rasulullah nak laksanakan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Orang tu marah, orang ni marah, orang tu tak kenal, orang ni tak kenal. Tapi bila Rasulullah laksanakan juga, kita tengok macam mana mizan daripada Allah Subhanahu wa taala turun. Nabi di peringkat awal di Madinah, tentera tak ada, mahkamah tak ada, orang panggil prasarana kerajaan ini tak ada. Mahkamah tak ada, Baitul Mal tak ada, gotu tak ada, goni tak ada, gapo tak ada. Masyarakat jahiliyah pula, jahiliyatun sauda. Jahiliyah hok pekak lekak. Hok duduk di Madinah Al-Munawwarah, hok duduk perang. Nanak minggu silap rebulan, nanak hari perang menipu zalim di Madinah Al-Munawwarah. Belah mana Nabi nak buat? Kita hok kerajaan ni dah cukup. Cuma kadang-kadang dia tukar kerajaan. Tapi prasarana cukup. Pegawai ada dah, gotu ada dah, goni ada dah. Cuba kita bayar Nabi. Gigi tempat orang duk perang, duk gapo, Allah bawa Nabi gi duduk situ. Sebab apa Allah pilih tempat lagu tu? Allah nak rayak bahawa mizan daripada dia ni mahal. Barang ni barang yang bukan dimiliki oleh manusia. Mizan daripada Allah. Rasulullah pergi Madinah, tengok mizan daripada Allah. Kalau kita fikir dengan akal tak jadi. Gapa benda yang Allah suruh Nabi buat yang pertama? Buat masjid, adik kakak. Buat masjid. Akal kita mikir Allah maya rumah boleh. Ya ni. Maya mana-mana boleh. Apa yang nak kau buat masjid dulu? Bukan kata tak betul masjid. Kalau kita fikir ngakak, betul lah nak duduk sedar, ada teduh, ada gapo tu. Tapi baik buat rumah dulu. Baik buka wak basah, wak kedai dulu jual pasal orang muhajiri mari Madinah ni selas punggung. Harta tak ada, gapo tak ada, nak makan, nak minum, gitu ni. Apa yang jadi masjid dulu? Masjid boleh wi gapo. Tapi Allah minta masjid. Sebab apa? Kita tak faham mizan daripada Allah. Lepas daripada buat masjid, Rasulullah makmurkan masjid. Allah perintah yang keduanya, at-ta'akhi bainal muhajirin wal ansar. Wahai Muhammad, mu kena baik antara muhajirin dan ansar. Orang Mekah, orang Madinah ni dulu tak boleh tikai bayar.
Orang Madinah lanun. Orang Mekah nak nega pergi ke Syam, dia rapok tengah jalan. Musuh Mekah Madinah ni. Allah kata kena baik. Nabi kita panggil Muhajirin dan Ansar baik. At-ta'akhi bainal Muhajirin dan Ansar. Sebab apa Nabi kita berjaya mempersaudarakan orang hak balah? Persaudara siapa tahap mana? Adik kakak, dia sanggup bagi dua harta dia. Orang ada rumah 2 buah, dia wi kepada Muhajirin, selekailah ambil rumah hamba sebuah. Orang ada kuda 2 ekor, selekailah ambil kedai 5 ekor. Orang ada tanah 10 hektar, selekailah ambil kedai 5 ekar. Lepas tu dia bagilah puak-puak Muhajirin. Sampai tahap tu kejayaan. Sebab apa tak sampai kejayaan begitu? Sepakat para alim ulama menyebut kerana asas kerajaan Islam di Madinah, asas dia masjid. Pika awal kita mikir gapo masjid boleh bui. Dak, tengok. Muhajirin dan Ansar boleh bagi dua harta. Adik kakak, acu kita nengung. Tak usah kira Muhajirin dan Ansar. Kita ni boleh ke bagi dua harta kita dengan mak kita? Mak kita. Kita gaji 4,000. Mak ambil dia mak 2,000. Kita 2,000. Ada kata masjid ni buat lagu tu. Kita beli kereta 2, 3, 4 buah dah. Kita pergi ke mak kita 2. Mak sudahlah, tak usah fikir orang lain tu jauh bumi langit. Kita dengan mak pun tak boleh kita nak buat lagu tu. Dengan mak kita, ayah kita tak boleh nak buat lagu tu. Rasulullah berjaya mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar sampai tahap orang bagi dua harta. Berjaya. Pasal apa? Mizan daripada Allah. Kenapa? Masjid dulu. Mari perang. Adik kakak sekalian, perang pertama Badar. Walaupun ada para alim ulama sebut sebelum daripada ada tu, sebelum daripada Badar ada dua peperangan yang dipanggil sebagai mazaya. Tak apalah. Perang pertama Badar. Bakpo 313 orang ni nak mati semua. Semua nak mati belakang. Nak mati syahid. Pasal masjid tadi. Nabi kita buat masjid dulu. Masuk perang 313 orang semua nak mati syahid. Lawan dengan 950 orang. Kalau tidak ke, hancur situ je Islam. Tapi di sana ada mizan. Sebab apa? Perintah daripada Allah. Allah kata mula-mula membuat masjid, makmurkan masjid, perkuatkan iman, kita akan berjaya segala-galanya. Sebab tu para hadirin, kita manusia ni, kita jangan banyak fikir dengan akal masalah agama. Kita kata mari semaya subuh berjemaah, apa kena mengena dengan pejabat, dengan ofis? Jangan. Orang mari semaya jemaah, mari berimam semaya jemaah subuh di masjid, dia duduk di ofis lain, dia tidak mengacar kursi, dia tak mengacar kursi. Tapi kalau tak ada barang ni, Allahu Akbar. Kalau tentu manusia boleh cucuk hidung, boleh tambak apa lembu, tak apa. Dia kata manusia kita ni liar, sombong, angkuh, takabur. Hak ni Allah sebut berderet dalam Al-Quranul Karim. Macam mana nak ikat manusia? Manusia kena ikat dengan agama supaya kita manusia ni betul-betul kita dapat mizan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada usaha kita, dia ada mizan daripada Allah, ada pertolongan daripada Allah, ada gerak-geri yang disusun atur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rumah tangga kita, macam saya sebut tadi lah, tersuduk bisalah kita tak mampu. Tapi kalau kita laksanakan Islam, kita akan dapat mizan daripada Allah. Insya-Allah kehidupan kita aman damai. Harta benda kita, gapo kita pun, kita kena dekatkan kita dengan Allah. Insya-Allah bila ada kitab dengan mizan dalam kehidupan kita, Allah yang mengurus tadbir hidup kita. Bila Allah urus tadbir, adik kakak sekalian, insya-Allah kita akan selamat, kita akan sejahtera.
Ini paling besar. Dan benda ni kadang-kadang kita manusia kita berasa lekeh. Maya jemaah ni lekeh baca Quran secara berwaktu. Ya kita berdisiplin. Pagi kok mana pun kita baca Quran. Sibuk baca mulut. Tak apa dan suruh-suruh kadang sibuk sangat hari ni kena lepas maya subuh selalu atas kereta. Adik kakak atas kereta baca Quran pagi. Pagi kita duduk rumah okey buka mushaf. Baca Quran. Adik kakak bukan kecil. Benda ni besar. Benda macam ni dia boleh mengatur kehidupan kita. Zikir. Adik kakak rahsia dia kita jaga waktu. Macam lepas asar. Lepas asar ni wajib kita kena zikir. Zikir. Duduk di rumah, cara duduk rumah kita duduk seloleni, duduk atas masjid kita seloleni lepas maya asar sekejap dah. Kita pilih zikir-zikir hok kita boleh pegang sokmo. Adik kakak. Kita pegang sokmo. Baca kan. Wirid. Kita nak pilih maksurah ke ataupun kita nak pilih ayat-ayat tertentu, benda-benda tertentu, kita baca. Tapi waktu tu tiap-tiap hari kita baca. Adik kakak sekalian, benda lagu ni je. Kalau kita tengok tok-tok guru dia ambil air kat rasul mayajak wa aitawa dia baca waktu je. Pasal apa? Itu amalan dia tiap-tiap hari dia tak tinggal. Bila dia baca mujarrab. Tu je. Lepas tu kadang-kadang dalam hidup kita tengok pelik dia ni. Dia dijauh oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada musibah. Dia nak buka kedai ke gapo ke, nak buka kedai bismillahirrahmanirrahim. Dia baca wirid, hok dia baca semua tiap-tiap hari dia baca. Hok tu jadi mujarab. Sebab apa? Benda ni al-mizan. Dia neraca Allah buat dah dalam hidup kita ni, dia ada benda-benda hok lagu ni. Jadi adik kakak kita pakai nengung, kita pakai orang panggil beramal. Beramal lepas subuh ada benda. Lorak tak apa, baca berjalan. Tak ada masalah. Baca berjalan, baca ayat kursi, baca apa. Sebab apa? Lepas subuh kita baca Quran. Petang kita wirid. Wirid tak wirid berjalan-jalan panjang lah, berat. Mana kau buat sehari tinggal setahun. Bukan dia. Biar kita boleh buat hari-hari. Kita cari wirid-wirid. Wirid dalam setengah muka surah. Tapi kita baca semua. Adik kakak, hok ni kena pakak buat lah. Pakak buat. Abang sebut ni, pakak buat. Pasal apa? Wirid ni lah kalau ada gapo-gapo kita baca, insya-Allah dia mizan. Dia mari lalu mizan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari neraca Allah. Neraca Allah ni kan? Allah pimpin kita, Allah selamat kita, Allah segala-gala. Insya-Allah para hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan di pagi Jumaat yang mulia ini Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita dan Allah mengampunkan dosa kita, insya-Allah. Amanya tidak nak panjang lagi. Mudah-mudahan sedikit sepatah dua kata yang hamba sebut akan menjadi pengajaran untuk diri hamba sendiri dan untuk kita semua, insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang tidak baik datang daripada kelemahan dan kejahilan saya sendiri. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah kedua-dua tangan kami yang penuh dengan dosa ini agar kamu ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami, sama ada mereka yang telah meninggal dunia ataupun yang masih hidup.
dua ibu bapa kami yang mendidik kami, yang membesarkan kami. Kamu peliharalah mereka ya Allah. Kamu rahmatilah mereka ya Allah. Kamu jagalah mereka ya Allah. Terutama dua ibu bapa kami yang telah meninggal dunia. Tidak ada harta yang boleh membantu mereka ya Allah, kecuali doa daripada anak-anaknya. Doa kami ini ya Allah, kami pohon kepada kamu supaya kamu merahmati ibu bapa kami yang telah meninggal dunia. Ampunkanlah dosa mereka ya Allah, kerana mereka adalah manusia biasa. Mereka bukan Nabi, mereka bukan Rasul yang kamu telah tetapkan. Semua manusia ini berdosa kepadamu ya Allah. Tidak ada siapa yang boleh mengampunkan dosa ini kecuali kamu ya Allah. Maka ampunkanlah dosa ibu bapa kami, sama ada dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang disengajakan ataupun dosa yang tidak disengajakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah anak-anak kami ya Allah, kerana kami tidak mempunyai kemampuan untuk menjaga mereka ya Allah. Lembutkanlah hati mereka ya Allah, pautkanlah hati mereka untuk mengasihimu ya Allah. Pautkanlah hati mereka untuk tunduk kepada syariat-Mu ya Allah. Pautkanlah hati mereka dengan rumah-Mu, dengan masjid-Mu ya Allah. Pautkanlah hati mereka untuk salat berjamaah ya Allah, untuk membaca Al-Quranul Karim ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami nikmat kesihatan ya Allah. Kesihatan dan kesakitan ini adalah milik-Mu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, hapuskanlah wabak dan malapetaka di dalam negara kami dan di dalam dunia ini ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Segala penyakit ini datang daripada-Mu ya Allah. Kami sudah memahami bahawa penyakit ini mempunyai hikmahnya yang tersendiri ya Allah. Kami redha dengan apa yang Kamu tetapkan ya Allah. Cuma kami memohon dengan Kamu supaya Kamu mengangkat segala wabak, segala malapetaka yang melanda bumi kami ini ya Allah. Kurniakanlah kesihatan kepada kami, kepada keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami dan sekalian umat Islam ini ya Arhamar Rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.